والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muka 3, nota kita muka 3, kita bicarakan tentang wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fi darain amin. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد. Dan tiada Tuhan dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Ilahukum, Tuhan kamu ialah wahid, Tuhan yang Maha Esa. Bermakna ini merupakan dalil naqli, dalil daripada nukilan ataupun cedukan ambilan daripada Al-Quran tentang Allah Maha Esa. Kalau kita bicara tentang Allah Maha Esa, dia bicara tentang dia termasuk dalam kelompok sifat makna, sifat salbiah, sifat salbiah. Sifat salbiah. Salbiah ada berapa? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, yamuhu binafsihi, wahdaniyah. Sekarang kita bicarakan tentang wahdaniyah. Sebab saya Allah tu Esa, wahdaniyah, maka dipecahlah kepada Esa pada zat, Esa pada sifat-sifat, dan Esa pada perbuatan. Jadi wa ilahukum, Tuhan kamu itu ilahun wahid, Tuhan yang Esa. Zat, hanya hakikat wujud yang sebenarnya wujud, yang wajib wujud hanyalah Allah, zat Allah Ta'ala. Zat kita ini, saya nak ada tuan pecah sikit cara kita berfikir ya. Kita ini asalnya ada ke tiada? Satu jawapannya tiada, asal kita. Kemudian diadakan, dan keberadaan kita ada ini berapa lama? Berapa lama? 50, 60, 70, 90, 100. Berapa lama keberadaan kita? Keberadaan kita adalah hanya jelmaan sesaat saja. Sesaat yang telah berlalu sudah tiada. Sesaat yang nantikan belum tentu ada. Jelmaan kita sesaat saja. Sesaat hilang pergi, sesaat hilang pergi. Yang ada sekarang inilah jelmaan yang baru. Sentiasa bertukar, sebab itu kita berubah. Kecil, besar, tua,
mati, habis. Badan dan pipi yang licin berketul, rambut yang hitam putih. Kan berubah namanya. Ustaz, kenapa kita ni boleh hidup ikut usia Nabi 63 tahun? Setahun yang kita panggil setahun itu adalah himpunan masa-masa dan panggil bulan. Ya, benar-benar kali ya. Supaya terbenam dalam mindset kita dan jiwa kita, merasai bahawa wujud kita ini adalah wujud yang seketika sangat. Setahun yang tersebut itu adalah himpunan masa sepanjang sebulan. Dikumpulkan bulan itu, sebulan itu selama 12 kali, sebanyak 12 kali, kita panggilnya setahun. Bermakna setahun tak adalah yang ada sebulan, bulan. Bulan itu sebenarnya pun tak ada, yang ada adalah minggu. Bulan itu adalah himpunan minggu. 4 minggu kita panggil apa sekali? Sebulan. Bermakna bulan tak ada lah. Yang hanya ada adalah minggu. Minggu pun sebenarnya tak ada. Sehari itu dihitung sampai 7 kali, maka kita panggil apa? Seminggu. Bermakna seminggu tak ada yang ada apa? Hari. Sehari itu pun sebenarnya tak ada. Yang ada adalah jam. Satu hari itu terhimpun sejam. Berapa kali? 24 kali. Orang 24 jam kita panggil sehari. Bermakna sehari tak ada yang ada jam. Jam itu pun sebenarnya tak ada. Sejam itu tak ada. Yang hanya ada minit. 1 minit, 1 minit, 1 minit, sampai 60 kali minit itu kita panggil sejam. Sebenarnya seminit pun tak ada. Yang hanya ada saat. Apabila detik saat itu, detik-detik itu dikumpulkan, dikira, dihitung sampai 60 kali, kita panggil dia minit. Bermakna jemaah kita lah seminit saja. Jemaah kita sesaat saja. Sesaat yang telah berlalu sudah tiada. Sesaat yang nantikan belum tentu ada. Kalau sesaat itu pun tak mampu kita pelihara, macam mana dia mengaku banyak amal, punya amal yang banyak, memelihara isteri, memelihara anak, memelihara projek, perniagaan, memelihara negara, tak mampu lah. Itu hanya ngomong-ngomong kosong lah. Hanya manis mulut saja kata-kata. Pada akhirnya dia tidak ada memberikan apa-apa. Jemaah kita ni sesaat saja. Tek hilang, tek hilang, tek hilang. Itu je. Tak ada kuasa. Betapa lemahnya kita. Ya? Jadi, ada sebut saja hakikat wujud itu hanya wujud Allah. Yang awalnya tiada permulaan, kekal dan tiada kesudahan. Adapun kita, wujud kita dimulai dengan tiada. Cuma ada makhluk-makhluk ciptaan itu Allah izinkan dikekal untuk keterusan. Sekarang ada perbezaan sekarang ni, kita bezakan. Kekal itu panggil apa? Kekal, bakok. Bakok. Mana? Bakok. Bakok ini bakok Allah Bakok inilah bakok Allah. Kekalnya Allah. Bukan ada cerita sifat Allah, bukan sifat Allah ceritanya, bukan sifat kita. Baik. Tetapi ada juga makhluk yang diciptakan awalnya tiada, kemudian diadakan, kemudian Allah izin untuk kekal. Syurga, nikmat syurga, neraka, nikmat neraka, itu kekal semua. Ya. Arash, kursi, kolam, Lauh Mahfuz itu kekal. Dan setelah cipta dikekalkan. Jasad anbiya, jasad syuhada,
roh dan juga tulang sulbi. Tulang sulbi kita tu, itu tak hancur, itu tak hilang. Jadi yang lain hancur, roh tak hancur, tak hilang, tak binasa, tak bertahan, dia kekekalan. Apa beza sekarang ni kekal dengan Allah dan kekal yang disebutkan tadi? Perbezaannya ialah kekal dengan Allah itu, baqa dengan Allah itu baqa hakiki, kekal hakiki yang tidak ada permulaan. Adapun syurga, neraka, syuhada, syahid ini dan kekal ini kekal majazi namanya. Hanya meminjam perkataan kekal, tetapi bukan kekal hakiki seperti kekal dengan Allah. Kerana apa? Kerana ini yang dimulai dengan tiada. Asalnya tiada, kemudian diadakan dan dikekalkan. Itu beza. Dia panggil kekal baqa' dan majazi, bukan hakiki. Baik, ada sebuah wahdaniyah dan esa. Tuhan itu esa pada zat dirinya. Kita binasa. Jadi memandangkan kita dalam kuliah, dalam pengajian, kalau ditanya kita ni sembah siapa? Kalau jawapan mudahnya dan sesuai untuk orang di luar sana, jawapannya kita sembah Allah, selesai, tutup buku. Tetapi kalau kita nak mendalami, menghalusi tauhid ini, kalau ditanya Allah yang mana yang sembah tu? Solat, ibadat, sembah Allah, Allah yang mana? Alif, lam, ha. Alif ini huruf hijaiyah, bukan Tuhan yang disembah. Lam ini huruf hijaiyah, ha ini huruf hijaiyah. Alif fathah sajim ha kha itu huruf hijaiyah. Takkan sembah segala maha. Allah bukan tulisan. Sebutannya apa? Allah. Adakah Tuhan itu lafaz? Adakah Tuhan itu suara? Bukan. Aqimis solat li zikri, dirikan solat untuk ingat aku. Ingat siapa? Ingat Allah lah. Macam mana nak ingat Allah? Kenal pun tidak. Kalau Allah yang kita kenal itu alif, syirik itu kufur. Allah itu bukan huruf hijaiyah. Jadi sembah siapa sebenarnya? Yang kita sembah itu adalah zat yang wajib wujud, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, maha suci, sifat-sifat kekurangan, yang tidak diketahui pada hakikat sebenarnya. Siapa apa? Wallahu a'lam. Sifatnya macam mana? Wallahu a'lam. Yang namanya Allah. Itu buat nota sikit. Saya kalau mengatakan dulu buat nota, saya buat ini, mana-mana penting lah ni. Penting. Yang kita sembah itu siapa dia? Yang kita sembah itu zat yang wajib wujud, yang memiliki sifat kesempurnaan, maha suci dari sifat kekurangan. Lagi tiada diketahui hakikat sebenarnya. Tak boleh nak kita fikir-fikir Tuhan tu macam mana, sifat tu macam mana, tak boleh fikir. Terhentilah kita dan memikirkan perkara itu. Lagi tiada tahu hakikat sebenarnya yang bernama
Allah. Jadi yang kita sembah itulah zat yang wajib wujud, diri yang wajib wujud, yang memiliki sifat kesempurnaan, maha suci bersifat kekurangan, lagi tiada di hakikat sebenarnya. Zat apa? Sifat apa? Allah itu besar. Kita makhluk tak mampu nak menjangkau zat Allah macam mana. Kalau dipikir-pikirkan, dibentuk-bentukkan, dikhayal-khayalkan, itu syirik. Yang bernama Allah. Nama Allah ini, ucapan Allah ini adalah nama bagi zat. Rahman, Rahim, Malik, Qudus, Salam, Jabbar, Qahar, Muntaqim, Sabur, Syakur. Itu nama bagi sifat. Ya. Alif dan Lam lafaz jalalah ini nama bagi zat. Ada Rahman, Rahim, Qudus, itu nama bagi sifat. Jadi ada disebut saja sembah Allah, fahamlah kita yang disembah itulah zat yang wajib wujud, yang memiliki sifat kesempurnaan, maha suci bersifat-sifat kekurangan, lagi tiada itu berhakikat sebenarnya, yang bernama Allah. Ya. Jadi kita ni apapun kita dalam hidup kita sudah upgrade. Rumah nak renovate, kita dah tukar baru. Isteri pun kan boleh nak upgrade juga, tapi apa kan dia tak mampu nak luahkan kata-kata. Bukan tak berani, cuma isteri yang tak takut dengan kita. Itu je. Jadi semua hidup kita nak upgrade. Sekarang kita nak upgradekan kepahaman kita, kematangan rohani kita tentang makna Allah, makna Allah Ta'ala. Kalau sekadar solat, semua orang solat. Anak-anak kita, cucu-cucu kita semua solat. Cucu kita solat apa sama dengan kita. Ada kata ihram, baca Fatihah, rukuk sujud, sama dengan atuk tu. Tetapi janganlah jiwa atuk tu sama jiwa cucu juga. Cucu tu solat sebab takut kena marah. Cucu tu solat sebab dimandu. Kita kalau sembahyang atuk pergi aiskrim kan? Ya, solat. Sembahyang. Sebab dah pergi aiskrim tu. Anak kita, cucu kita kalau solat ikut kawan-kawan, solat kawan. Itulah dia. Tapi takkan atuk pun macam tu. Di mana nenek ini kata, atuk tak sembahyang tu, lambat sangat ni. Nenek nak pergi atuk kan? Awak ni pun amat terpong terbiak kan? Dah tu makin diman lagi, nak skrin lagi. Kamu dah kerja. Jadi kita ibadat ini, menyembah ini, Allah ni. Sebenarnya dapat menyembah Allah itulah nikmat yang cukup besar, rezeki yang cukup besar. Sudah kata. Jangan dipikirkan tentang syurga, jangan dipikirkan tentang pahala, jangan dipikirkan murah rezeki, tidak. Mana lebih besar? Dapat solat ke duit? Rezeki. Kita dia kalau sebut rezeki itu bahasa Islami, rezeki. Tapi bahasa sebenarnya apa? Duit lah kita lihat pergi. Baca surah yang sebelum tidur, duit. Semayang duha, duit. Bersedekah, duit. Sebagai syurah, duit. Baca surah yang sebelum tidur, duit. Baca yasin bersubuh, duit. Duit saja. Apa dah jadi kita ni? Kita ni hamba Allah. Kalau hamba Allah, ibadat sama Allah, selesai lah. Jangan dipikir-pikirkan lagi tentang urusan rezeki makan minum, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita cuma keluar rumah, start motor kita, pergi kerja, selesai. Dan kerja itu ibadat sama siapa? Ibadat sama Allah. Betul kan mindset kita, mindset generasi kita yang tadi, kerja ini adalah ibadat yang sama Allah, bukan cari rezeki. Bukan cari rezeki. Kalau manusia itu pikir kerja itu cari rezeki, kalau dia puluh sampai tengah solat, dia puluh sampai tengah zakat, dia puluh dah ada misal sampai lepaskan tanggungjawab anak isteri, tapi tahu anak isteri tentang agama dia, solat dia, sebab
Sebab apa? Sebab saya rezeki. Dikarenakan manusia fikir saya rezeki lah, manusia selalu jatuh-jatuhkan orang. Yang kekal jawatan, yang kekal keterusan. Yang ada kroni-kroni dia, geng-geng dia, semualah kerana duit lah manusia ni. Nah, ibadat, rezeki, kerja tu ibadat, bisnes tu ibadat, semua ibadat. Ibadat semua siapa? Ibadat semua Allah. Betul ke saya cerita kan? Jadi yang disembah tu siapa? Zat yang wajib wujud, yang punya sifat-sifat, dan sudah tentulah sifat yang mengatakan dia kehendak dan berkuasa, maka dia menciptakan penciptaan alam ini. Baik, Tuhan yang disembah itu, daripada ini semua ni ketiga, maka barulah dia wujudnya infial. Infial. Apa itu infial? Yakni ciptaan itu. Tuhan yang memiliki zat, yang memiliki sifat kesempurnaan, yang memiliki asma dan nama yang indah dan nama sempurna, dan memiliki perbuatan, maka terciptalah infial. Apa itu infial? Ciptaan itu. Siapa yang kita dan alam ini? Jadi rupa-rupanya diri kita dan alam ini adalah merupakan sebuah penceritaan, episod, movie daripada Tuhan kita Allah, zat dan sifat itu. Dan kita hanya pelakon lah, pelakon. Semua cerita tentang Allah, bukan tentang kita. Ada tiang, ada bayang. Nampak macam ada dua tiang, hakikatnya ada berapa? Satu. Yang mana tu yang hakikatnya? Ini hakikat. Yang ni bayang. Bayang-bayang. Nampak macam dua lah, satu saja. Kalaulah tidak ada tiang, mana mungkin ada bayang-bayang? Kalau tidak ada bayang-bayang, tiang ada tak? Kalau tidak ada tiang, bayang-bayang ada? Tak ada. Kalau tidak ada bayang-bayang, tiang ada? Betul-betul. Dengar betul kan? Fokus. Kalau tidak ada tiang, mungkin tak ada bayang-bayang. Misalnya, jika ada tiang, memungkinkan ada bayang-bayang. Tapi kalau tidak ada tiang dan tidak ada bayang-bayang, ada tak tiang? Ada. Bayang-bayang ini bayang-bayang ini menandai wujudnya tiang. Betul? Kalau bayang-bayang tak ada, tiang ada tak? Ada. Tuan-tuan pergi depan bendera tu, tempat pakai ceramah tu. Nah, sekarang ada bayang-bayang. Nanti mana-mana ada bayang-bayang lagi. Tak ada bayang tu. Tetapi tiang ada tak? Tiang ada. Justru itu Allah itu sama ada makhluk atau tak ada makhluk, dia tetap ada. Tetap ada. Diri kita dalam alam ini bayang-bayang menceritakan tentang wujudnya Allah. Kalau kita tak ada, alam tak ada, Allah ada tidak? Tetap ada. Tetap ada. Soalan, kalaulah tiada ciptaan ini, siapakah yang mengatakan Allah itu ada? Kalau tidak ada alam ini, siapakah yang mengatakan Allah itu ada? Dirinya lah. Sebab itu dia kata, Anallah, akulah Allah. Dia tetap ada. Cuma itu soalan saya. Kalau saya dan Tuhan tak ada, soalan pun tak ada. Dia nak mengambil pun tak ada. Tak ada soalan itu. Baik.
Ini satu contohnya. Begitu juga contoh lain. Seseorang berdiri di depan cermin, ternampak ada lagi seseorang lembaga itu dalam cermin. Hakikatnya dalam rumah itu ada berapa orang? Seorang laki-laki. Itu dua. Yang dalam cermin ini menceritakan yang luar cermin. Yang hanya ada di luar cermin, yang cerita tak ada. Bila kita ini, hakikat yang muncul itu siapa? Allah Ta'ala akan muncul kita, tidak ada bayang-bayang saja menceritakan tentang wujudnya Allah. Kita ini bayang-bayang menceritakan wujudnya Allah. Bayang-bayang dengan berbagai-bagai bentuk. Bayang-bayang dengan berbagai-bagai bentuk. Kerana apa? Kerana Allah itu memiliki nama yang indah, Al-Asmaul Husna. Nama Allah berbagai-bagai, maka jemaahnya makhluk itu pun berbagai-bagai. Kerana menceritakan tentang Allah dengan nama yang berbagai-bagai dan datang dari zat yang esa. Jelas? Adakah banyaknya makhluk itu dengan banyaknya zat? Tidak. Tidak. Cuma dikatakan Allah memiliki nama Rahman, Rahim, Qudus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Rasul itu dan menunjukkan bahawa namun tersebutlah pancaran sinaran itu. Baik, warna pelangi berapa warna pelangi? Bukan semua masuk tim pelangi, tidak. Warna pelangi saja. Ada berbagai-bagai warna pelangi, tetapi matahari apa? Tetap satu. Kalau tidak ada matahari yang pelangi, tak ada pelangi. Jelas itu. Itulah perumpamaannya. Zat yang satu itu memiliki nama-nama yang berbagai-bagai. Cuba tuan-tuan lihat baby, seorang ibu menyusukan anak. Apakah sifat-sifat yang indah di situ? Rahman, kasih sayang. Rahim, itu ucapnya sayang anak. Beri susu. Tuan-tuan nampak apa? Jangan nampak yang tu, tuan pun sabar sikit. Kita ambil tauhid ni. Sabar sikit. Nampak Razak, pemberi rezeki. Nampak Wahab, macam tu. Pandang sebelah mata. Pandang sebelah mata kita. Suami bawa balik makanan. Kalau isteri itu benar pada tauhid, dia nampak apa? Razak. Dia nampak apa? Rahman, Rahim situ. Wahab. Hari Selasa lepas Selasa Rabu Khamis saya satu program bumi kita yang berkaitan dengan sains dan juga astronomi. Hari Selasa tu tetapi tak bising-bising lah tak orang takut kan. 2 hari lepas Selasa itu sampailah harinya Rabu dalam 24 jam berlakunya 20 gempa bumi. 20 gempa bumi, satu dunia 20 gempa bumi. Yang paling dekat sekali dah Sumatera, dekat dengan kita. Saya waktu itu hantar Syekh guru kami ke airport, dia penerbangan ke Mesir Bersatu. Jadi dalam nak bangkai semua Nabi datang dia pukul 10.30 itu bersekat. Saya berbual dengan kawan saya, terasa macam sekejap. Isteri saya pernah dengan saya, Iswan dengan saya, isteri pun dengan saya. Ada rasa berkah? Berkah. Ada rasa tak? Berkah. Berkah tau. Saya kata, jom cepat-cepat balik. Lepas tu saya pun, memang tak ada komentar WhatsApp. Saya memang hantar ke karangan semua. Isteri saya yang ketiga tu dia orang Aceh. Waktu tsunami itu pengalaman dia. Dia lah duduk di temboknya Baitur Rahman.
Ketika itu dah jam 4, duduk situ. Pasal kita yakin kita lah. Tembok ni lah tempat dia bertelur tu. Dia tempat ni. Jadi bisa sedih sebab ada dah pengalaman. Pernah saya cerita rumah saya selama 17 tingkat. Kalau tengok 10. Ketika mana saya nak pergi mengajar ke Shah Alam, tiba-tiba dia hantar. Ada kecoh-kecoh tak? Ada gegaran kemana-mana ada tak? Kata tak ada. Kita bawa kereta memang sebenjut je. Ada yang balik dia kata ketika mana kita duduk atas meja, tiba-tiba terasa zoom. Dia ada pengalaman dia cepat rasa. Sedang tengah hari itu Zuhur Asar tu ada orang dalam diarahkan mereka-mereka yang kerja di bangunan tinggi di Berlumpur atau ibu saya di PPR Tepung pun orang keluar. Sebab apa? Terasa sekarang itu. Baiklah, kesimpulan sekarang ni, gegaran itu sifat Allah yang mana? Nama Allah yang mana? Qahhar, Jabbar, Muntaqim. Kita nama Allah itu, Allah punya Al-Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Allah memiliki nama-nama yang indah. Al-Asmaul Husna. Terbagi dua. Satu Jamal, satu lagi Jalal. Jamal ni nama-nama yang indah. Latif, lembut, Maha lembut, Rahman, Rahim, penyayang, pengasih. Ada pun Jalal, sifat hebat Allah Ta'ala. Qahhar, Jabbar, Muntaqim, Azim, Maha Agung. Jadi ada berlaku dengan negara terbunuh itu, tsunami, puting beliung dan berbagai-bagai ancaman pun, peperangan, pembunuhan di Palestin itu jemaah sifat yang mana? Qahhar, Jabbar, Muntaqim. Sebab itu orang membaca Quran dan nazilah pun, Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Muntaqim. Bermakna kita bertawassul dengan nama-nama Allah itu. Wahai yang Maha Gagah, Wahai yang Maha Perkasa, kumohon padamu ya Allah. Sekian. Jemaah nama Allah. Dan setiap Allah itu namanya Hakim, Maha Bijaksana. Apa yang dilakukan mesti dengan kebijaksanaannya. Justru itu matinya anak-anak kecil, wanita, orang uzur, bumi di Gaza itu, bumi Palestin itu satu hikmah. Cuba lihat berlakunya di sana berapa ramai di barat UK orang Islam mengkaji Islam. Nak ada kita dakwah sampai di UK. Bila lagi kita lah pusing-pusing lah abang ni, Bukit Indah ni. Bukit Indah kan Bukit Indah mana Bukit? Ini Bukit Indah kan? Bukit di mana? Bukit sekolah. Pusing-pusing lah kita. Ini bukit ni tinggi. Bertahan. Pusing-pusing lah Bukit Indah tu. Pusing-pusing. Ni nak rumah pusing susu dia kecil. Pusing. Bukit Indah pusing. Tak pergi pun ada dakwah. Jemaah tabligh ada 2-3 hari itu macam-macam alasan. Sakit mulut dah, sakit itu dah sebagainya. Tetapi dikatakan kematian syahid yang mereka di Gaza, berapa ramai Muslim Islam. Negara-negara bangkit, negara Eropah tu bangkit. Buat demokrasi. Itu bijak Allah Ta'ala. Kita di kaum sakit, sebut siapa kan? Kaum sakit. Allah. Sebut Allah memang betul-betul full, bulat Allah. Kok dia Allah begitu. Tapi kalau orang sehat, Allahu Akbar. Betul-betul dia sebut Allah. Kening imam panjang sangat. Imam macam pendek, surah itu aku pun tahu. Macam-macam lah kita di sepanjang kita.
Tapi kemana manusia pula gantung pada Allah ketika mana dalam kesusahan, memang betul-betul cari Allah. Termasuklah kita ni. Baik. Jadi semua cerita ini, fenomena alam ini sebuah penceritaan tentang Allah, bukan tentang diri kita. Jadi kalau kita melihat begitu, maka kita akan berdamai dengan takdir Allah. Berdamailah. Itu dia, kita semua nak mati. Tak kira ada ribut solar ke, tak ada ribut solar ke, bergerak 17 hari ke tidak, tak kisah. Yang pentingnya memang kita nak mati dah sekarang ni. Cuma soalnya mati kita tu mati husnul khatimah. Di sisi para sufi itu yang dikatakan mati dan husnul khatimah itu mati di dalam bermakrifat kepada Allah, mati dan mengenal Allah. Tak kisah tuan-tuan mati kecil mana atau kecil haid sekalipun, biar mati dan mengenal Allah Ta'ala. Itu jenazah. Tuan-tuan hasrat nak nikah lagi tak dapat sampai mati, yang penting mati itu dengan Allah Ta'ala. Itu sajalah redha dia dengan Allah Ta'ala. Namanya hamba kan. Tuhan duduk di makam, di level ketuhanan, buat apa saja. Hamba duduk di makam, di level kehambaan, terima apa saja, selesai. La yusalu amal fahuwa musalun. Tidak dipersoalkan apa yang diperbuat. Wahum musalun, bahkan mereka tidak dipersoalkan apa yang diperbuat. Waktu muda buat apa, waktu sehat buat apa, waktu lapang buat apa, waktu kaya buat apa. Kita tanya besok. Baik, nantilah itu berat. Bawa cerita ilah wahid yang ini dapat kesempatan. Tak apa, memang kita ni belajar pada cepat khatam. Pengajian dalam bentuk kajian. Kita kena ubah sedikit cara belajar kan. Bukan mendengar, nak ajak fikir, mengkaji. Jadi sebut nama ilah wahid itu, dan Tuhan kami Tuhan yang esa. Jadi kita menyembah Tuhan yang esa, jangan sama sekali menyebutkan Allah. Kita nama hamba Allah, beramal sembah Allah, tidak lagi memikirkan tentang syurga. Kalau fikirkan ibadat tentang syurga, bermakna kita ni hamba syurga. Kalau kita ingin beramalkan pahala, mana kita ni hamba pahala. Kalau kita baca surah besok nak submit projek, hamba projek lah. Projek. Kalau nak beramal, ya qawi, apa dia qawi? Yang maha kuat. Ya qawi. Lebih sikit apa tu? Nak kebal. Ya qawi, nak kebal kan? Hamba kebal lah. Fokuskan ibadat hanya Allah saja. Cinta terutama, cinta itu tidak ada syarat. Cinta tidak ada syarat. Hanya memberi saja, tanpa meminta. Itulah cinta hakikat sebenarnya, tanpa ada syarat. Kalau benarlah hamba itu mencintai Allah, dia hanya memberi kehambaannya tanpa meminta sepertimbangan. Aku ni hamba-Mu, aku tidak berharap apa-apa, selesai. Hatta redha-Mu pun tidak kudahulukan. Aku hanya buat untuk-Mu sahaja. Dan sebelum ini kita bicarakan tentang 5 makam keikhlasan. Pertama, beramal kerana nak senang hidup, murah rezeki. Kedua, beramal ini tinggi sikit. Dia bukan nak senang hidup, murah rezeki dunia, tapi dia hanya buat untuk akhirat saja. Buat popular sanjungan dunia tak. Yang ketiga, dia beramal bukan habuan dunia ataupun akhirat, pahala tak. Dia hanya memikirkan aku ni hamba Allah, aku hanya menjumpa perintah saja. Ini golongan yang ketiga. Itu hebat tak? Golongan keempat pula, dia beramal bukan kerana menjumpa perintah Allah, tetapi kerana redha, mencari redha Allah semata-mata.
Tetapi yang kelima, bukan makam kita lah yang kelima ni, cuma cerita je dulu ya. Yang kelima ni, dia buat amalan bukan kerana nak cari redha Allah. Kenapa? Sebab dia merasai bahawa dia lah hamba yang tak layak terima redha Allah. Siapalah dirinya, tetapi dia hanya buat untuk Allah. Sama ada Allah redha atau tidak, tetap dia fokus kepada Allah. Kita ni level yang mana? 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 8. Hanya 4 pun jauh sangat tu nak mencapai tu. Yang ketiga ni pun kena untuk minta Allah. Tak juga, kalau tak ada pahala tak nak pergi juga masjid ni. Untuk akhirat, tetapi ada juga kerana jawatan, kerana dekat dengan masjid, sebab ada kawan-kawan. Nanti orang kata tak pergi masjid, suka salah pula, pergi juga kita. Mungkin kita rezeki tak ada, negatif, tak buat dengan adalah, sama ada dikenali, disegani, macam-macam lah, ada usul-usul lain. Nak kata buat kerana Allah Ta'ala tu belum mencapai lagi kan? Jadi kita kerjalah bersihkan diri. Kalau seandainya ada lintasan selain daripada Allah, kita istighfar. Astagfirullahaladzim, minta ampun ya Allah, minta ampun. Sentiasa istighfar kan? Kalau lah kita tak perasan salah kita di mana, tetap kita bertaubat, tetap kita beristighfar. Kerana adab dengan Allah Ta'ala. Macam kita lah, tuan-tuan dulu dengan kuliah, mana ada mendengar maksiat, melihat maksiat dan kuliah ni. Tetapi adab dalam ilmu itu ada sudah diakhiri, kita tutup dengan tasbih kifarah kan. Itu adab. Kita lepas sembahyang, mana ke maksiat dalam sembahyang kan? Kita hanya rokok sujud saja, terjaga mata, terjaga telinga, terjaga lidah, terjaga kaki ke melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Hanya solat saja. Tapi lepas dia salam, ucapannya apa? Astagfirullahaladzim. Itu adab. Adab. Wallahu a'lam. Sama benda datang. Tanda tuan. Wadilakum min wahidun. Ada sesuatu ya. Nanti sambung balik tu. InsyaAllah ke depan itu kata la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Dan Tuhan melainkan dia. Dia itu siapa? Yang pemurah dan penyayang, mengasihi. Itu kan Rahman Rahim itu kan ismu sifat, nama-nama sifat Allah Ta'ala. Huwa itu merujuk kepada dia itu siapa? Merujuk kepada Allah. Dia itu Allah. Sebab tu tak ada masalah dalam berzikir. Allahu Allah haqqa, Allahu Allah haqqa, Allahu Allah haqqa, tu ada kata Allah tu la ilaha huwa, qul huwa Allahu samad, huwa qul huwa Allah, huwa Allah ahad. Hu itu zikir zat, zikir syariat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir asma, Allah, Allah. Zikir zat, hu. Dia kita berlatih-latih lah. Tarik nafas kan? Waktu tarik nafas tu, Allah, buang, Allah, Allah. Jadi sesuai lah kita berjalan tu. Kita jalan, kita jogging, kita berlari, Allah, buang apa? Allah, Allah, latihan. Tapi dalam semuanya pula dia bertukar. Allah, Allah, ya baik. Allah. Nanti nak apa nanti? Tu.
Allahu Akbar. Hudai, Sami Allah man hamidah, Sami Allah. Tengok, nak sujud, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dalam sembahyang. Keluar sembahyang, jalan nanti baik nafas, Allahu. Payah kan tengah-tengah penat nak bernafas tu nanti macam mana nak? Nampak Allah, terbalik. Tadi langkah Allah, Allah. Dia tonton dia pun Allah, Allah, Allah. Nah, mudahnya begitu. Itulah latihan. Bukan maksud tu dalam tasbih, ucapan, itu latihan. Bukan maksudnya fokus kepada Allah. Itu maksudnya. Sebab itu zikir yang keempat, pertama zikir syariat, kedua zikir asma, ketiga zikir zat, dan keempatnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Hanya termenung saja, terpegun dengan melihat kehebatan jalan Allah, jamal dan jalan Allah di setiap pernafasan, di setiap perjelingan mata itu hanya melihat dia saja. Itulah hakikat sebenarnya hamba insan kamil, mukammil. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bihamdika wa bihamdika والفضل والقدوس جمع اللهم نعوذ بك من علم الفضل قبلنا يخشى وعاملنا بالفضل والفتاة نسأل الله فضلنا في الدين وعلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله على الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ni? Oh ni. Dari mana Tuan Syih? Tuan Syih dari mana? Ustaz. Tajuk apa Ustaz? Ustaz dari mana? Saya Yuki Bestari. Oh. Tajuk apa? Itu yang sambung hari tu. Okey, so 3 lah. Sufi dia lain sikit.